Salam rakan-rakan, saya Taifun. Rakan-rakan, saya ucapkan salam mesra, hormat dan kasih sayang kepada anda semua di hari yang baru ini. Malam tadi hujan lebat turun rakan-rakan. Rasanya seluruh Turki sedang dilanda hujan lebat. Saya nampak begitu di berita. Abang, bila hujan turun, hujan itu rezeki. Hujan itu kemakmuran. Hujan itu ketenangan. Sekarang sementara cuaca tenang-tenang, saya fikir nak rakamkan satu video untuk korang. Sekarang ni kita banyak muat naik video. Jadi saya fikir janganlah kita rosakkan rutin ni. Hari ini saya akan tunjukkan Carlos. Korang pun tahu, kali terakhir saya cakap Carlos sakit. Sejak dari itu, saya tak tunjukkan dia pada korang. Aha, tengok siapa yang datang. Boncuk dah sampai ke? Asyik, jangan kacau mereka. Tengok dulu. Jangan sentuh mereka. Anak, dah cukup ke jalan-jalan tu. Tunggu, mereka belum masuk lagi. Tunggu, biar saya buka pintu. Baiklah, Ektur. Jangan bising. Tunggu, mari kita bawa mereka keluar. Mari, mari Boncuk, mari. Boncuk, mari. Mari. Tak, mereka tak mau masuk. Kamu masuklah sayang. Pamuk mari sini. Karamel mari. Mari hari ini. Boncuk. Boncuk biar dia di luar saja. Boncuk makan tali. Boncuk. Kau ni apa sebenarnya? Apa yang aku cakap tadi? Hari ini kalau ada rezeki aku akan tunjukkan Carlos. Carlos kita ni kawan-kawan sangat kurus sebab sakit. Malah dulu dia memang sangat lemah. Sekarang dia dah naik berat badan sikit. Sekejap lagi korang akan nampak. Ektur Baba, apa cerita dengan kau ni? Apa cerita kau ni anak? Bila sebut Carlos kau terus marah. Dia memang tak suka Carlos langsung. Carlos dengan musuh-musuh dia memang saling bermusuhan. Dua lelaki. Dua-dua berani. Dua-dua memang tak suka satu sama lain. Kenapa? Dah lama aku tak uji keyakinan Carlos. Dalam video ni, kita uji keyakinan dia juga. Tengok sama ada penyakit tu dah bagi kesan pada dia ke belum. Ada masalah ke tak? Kita akan tengok juga. Ya, penyakit tu memang bagi kesan pada kita. Nak tak nak, haiwan tu memang jadi lemah sangat kawan-kawan. Maksudnya, tulang-tulang Carlos memang boleh dikira satu-satu orang. Sebab bilangan haiwan ramai, bila seekor kena, semua pun boleh kena. Tapi aku tak faham macam mana penyakit tu boleh kena dekat Carlos. Carlos masa tu kat ujung, satu lagi taman. Macam mana boleh jadi, aku pun tak tahu. Itu memang nasib. Tak banyak yang boleh dibuat. Baiklah anakku Ektur. Bertenanglah. Kenapa kamu serang Boncuk? Tidak. Bertenang Ektur sayang. Jadilah anak yang bijak. Jangan ganggu Boncuk ya. Dia pun memang dari kebun ini. Tarik Boncuk, cuba tengok. Sekarang Boncuk pun boleh masuk ke dalam. Boncuk, dengar sini. Boncuk telah menakutkan Apollo kawan-kawan. Aku tengok dari rumah melalui tingkap. Aku dah lepaskan dia ke kebun ni. Dia pergi serang Apollo dengan tanduknya. Apollo pun masuk ke sarangnya sebab takut. Dia takut pada Boncuk. Boncuk, mari sini. Lalu anakku, lalu. Mari sini Boncuk. Mari sini, kamu pun berbunyi juga anakku. Tak apalah, biar Boncuk main di luar. Kita akan kenalkan dia dengan Carlos juga. Tengok, sekarang dia sedang menanduk first. Bila saya sentuh dia dari belakang, Boncuk jadi marah. Tengok. Mari sini. Mari sini dah. Ha? Ini dah besar ke belum? Bila dah besar nanti mesti tanduk nampak sangat. Biar saya cakap sesuatu pada kamu semua. Tengok. Mari sini, be. Banyak harimau aku ni. Dah lama aku tak lepaskan Asya betina. Jom kita lepaskan Asya ni. Anak jati Anatolia. Mari. Aku pun nak tahu juga sama ada Asya akan buat apa-apa pada kambing-kambing di luar. Asya sayang aku. Mari sini. Harap-harap tak ada siapa-siapa yang berkeliaran juga. Dia pun sebenarnya musuh dengan Carlos Baba. Dia tak boleh berbaik dengan Carlos juga. Mungkin dia akan menjauh dari Carlos juga. Tengoklah Asya saya, Masya Allah, singa betina saya. Singa dari Anatolia, Masya Allah, anak perempuan saya. Tak, dia tak kata apa-apa pada Boncuk. Masya Allah, anak perempuan saya. Mari Asya, mari. Mari sini sayangku, mari sini. Sekarang kita lepaskan dia, biar dia berjalan-jalan sekejap, biar dia lepaskan tenaganya. Okey kawan-kawan? Mari kita pergi ke tempat Carlos pula. Saya juga nak tunjukkan Mazlum Baba kepada kamu semua. Kamu boleh tengok keadaan terkininya. Sementara itu, sekarang video-video saya kongsikan di saluran YouTube saya, Taifun Demirci, dan juga di saluran Pitbull Eilish TV, kawan-kawan. Langgan kedua-duanya, aktifkan notifikasi. Video akan datang dari kedua-duanya, Taifun Demirci dan Pitbull Eilish TV. Saya akan baca salam-salam sebentar lagi. Ambil maklum, hujan turun, seluruh tempat jadi berumpur, abang. Inilah kelemahannya. Seluruh tempat jadi berumpur dan berair. Bau busuk di mana-mana. Tak boleh buat apa-apa. Zainah! Dede, nak panggil Dede ke? Saya dah kunci Dede kat situ. Dari semalam saya tak lepaskan dia. Saya kata biar dia duduk situ. Biar. Dia selalu ganggu kambing-kambing. Dia buat saya naik gila.
Medusa, apa khabar cantik? Jangan tengok lagi. Biar saya beritahu. Untuk yang baru datang ke saluran ini, mari sini. Di luar sini makin sejuk, tapi di dalam ada bilik-bilik besar kawan-kawan. Bahagian taman saja yang sejuk sebab hujan. Faham tak? Mazlum, cik! Tak apalah, Mazlum tak keluar dari biliknya. Jom, kita pergi jumpa Carlos ayah kawan-kawan. Carlos! Cuba rakam singa saya. Biar kampung tengok singa. Mana singa anak saya? Masya Allah, hebat dia. Karismanya, anak jati Itali dari Anatolia. Kau nampak tak karisma lelaki ni? Rakamlah Van Damme. Cuba tengok Van Damme. Kau gantung tali anjing Mazlum kat situ. Dia pun gila buat macam tempat sangkut kat situ. Jatuh pula ke bawah. Van Damme, lepaskanlah tali anjing tu. Itu Mazlum punya lah. Mari abang, mari kita ambil tali anjing tu dari dia. Tali anjing tu mahal sangat. Jangan bagi dia rosakkan tali anjing Mazlum. Tunggu, Carlos Baba akan datang kepada kamu sekejap lagi. Tunggu. Van Damme. Dia dah putuskan weh. Shh. Bagi sini Baba. Lepaskanlah. Lepaskanlah. Berhenti. Hei, kenapa kau putuskan tali itu? Kau gila kah nak? Tengok tu, kat atas dia nampak tali yang elok. Lepas tu dia buat jadi penggantung. Memang gila. Tunggu, anak. Tunggu. Ya Allah. Ya Allah. Allah. Oh, tangan kita kebas. Nampak tak? Maksudnya bila sesuatu terkunci, dia jadi sangat marah sekarang. Dia nampak benda ni di tangannya. Tengok. Tak. Gunakan akal anakku. Pergi ke belakang, biar aku tengok rantai kau pendek sangat. Mari, kita angkat benda ni dari sini. Dia dah putuskan tali Mazlum Baba. Si gila tu tak peduli apa-apa pun. Saya langsung tak terfikir yang dia akan gantung benda tu kat situ. Itu semua nasib dia. Kawan-kawan, seperti yang korang tahu, saya ucapkan salam kepada korang. Hari ini, salam kita akan diberikan kepada 3 orang. Salam dari sini untuk Osman Mert Güzeloğlu dari Sakarya. Salam dari sini untuk Uğur dari Istanbul. Salam dari sini untuk Fatih Ayazdar dari Adana. Saya akan menyapa anda lagi dalam video seterusnya. Tulis nama, nama keluarga, bandar atau negara tempat anda tinggal di ruangan komen kawan-kawan. Saya akan memilih 3 orang. Saya akan menyapa lagi dalam video seterusnya. Saya juga ingin membuat penjelasan tentang Victoria. Saya juga sedar tentang kakinya yang bergetar. Getaran itu bermula pada kaki depannya dahulu. Kemudian ia merebak ke kaki belakangnya. Kami telah membawanya ke doktor haiwan, kawan-kawan. Dia kata ia adalah masalah syaraf. Dia akan bawa kit ujian. Selepas itu, kita akan buat ujian untuk si betina kita. Sekarang, untuk Victoria. Tunggu sekejap, Natasha sayang. 1 minit. Kami telah mulakan rawatan antibiotik untuk Victoria. Kami juga telah mulakan suplemen vitamin B. Kami juga telah mulakan suplemen vitamin C. InsyaAllah, tiada masalah serius pada dia. Sekarang memang sangat sukar untuk berjalan. Tengok sekarang. Victoria, mari sini. Victoria, sayang, mari sini. Mari sayang, mari sayang, mari sayang. Tunggu Natasha, tunggu. Kamu cepat sangat manja anakku, tunggu. Tunggu, sekejap anakku, tapi baiklah, baiklah. Lihat, kamu nampak tak? Kaki belakang kiri masuk ke dalam. Mula-mula, ia bermula di bahagian depan. Kemudian, ia beralih ke kaki belakang. Harap-harap bukan distemper, kawan-kawan. Sekarang doktor haiwan kami akan buat beberapa ujian ke atas dia. Dia akan bawa kit ujian. Selepas itu, kami akan jalankan ujian. Itu yang dia beritahu saya sekarang. Saya sedang tunggu berita daripada dia. Dia telah tulis beberapa ubat. Kami sedang gunakannya. InsyaAllah Victoria akan sembuh. Sebab melihat dia macam ni, sangat menyedihkan saya. Dan saya sangat sayang Victoria. Abang tengoklah. Victoria, contohnya saya. Setiap kali saya pergi dan balik dari ladang, dia akan tunggu di pintu. Selalu merengek dan menangis bila nampak saya. Dia sangat rapat dengan saya. Dia sangat sayangkan saya. Faham tak? Tengok, dia sangat susah nak bangun. Saya dah beberapa kali kurung dia. Kali ini bila saya kurung, kakinya makin sakit. Semakin ketat terkunci. Saya rasa kalau dia berjalan-jalan sikit lagi, itu lebih baik. Harap-harap bukan distemper. Sebab itu saya sangat takut. Ada sedikit lelehan di matanya. Ada juga kedutan pada kakinya. Kalau betul begitu, ia akan menyusahkan kita sangat. Sebab saya dah pernah beritahu awak sebelum ini. Penyakit itu tiada ubatnya. Ia boleh menyebabkan kerosakan saraf pada haiwan. Tapi kita tak boleh tahu apa-apa tanpa buat ujian. Tunggu Jackie, jangan pergi dekat sangat. Tapi tanpa buat ujian, kita tak boleh tahu apa yang sebenarnya berlaku, kawan-kawan. InsyaAllah anak perempuan kita akan sembuh. Kamu semua doakan juga. Sebab tengok dia macam ni, memang buat saya sangat sedih. Haiwan tu masa sihat elok je, tapi tiba-tiba mula merangkak. Maksud saya kaki belakang dia langsung dah tak boleh guna. Ada juga masalah pernafasan sikit. Abang, bila satu masalah datang, yang lain pun ikut sekali.
Memang selalu jadi macam ni kat kami. Apa-apa masalah, semua datang serentak. Betul-betul penat dah kawan-kawan. InsyaAllah yang lain-lain pun harap-harap kita tak alami benda yang sama. Saya pun banyak berdoa supaya kita dapat selamatkan Victoria. Saya minta tolong, korang pun jangan lupa doakan juga kawan-kawan. Mari sini. Mari kita pergi jumpa Carlos. Carlos! Anak jantan aku, di mana kau? Masya Allah, jago aku abang. Masya Allah, anak jantan aku abang. Ke sebelah Carlos juga. Sekarang aku takut nak pergi, tengoklah. Korang tahu, dia ni budak yang macam raksasa. Carlos, anak lelaki aku yang kacak. Syukur sangat aku banyak berdoa. Tuhan kurniakan anak kita kepada kita. Sekarang keadaan si Carlos dah baik kawan-kawan. Baik, berhenti. Berhenti anakku, berhenti. Berhenti, jalan terbakar, berhenti. Berhentilah. Berhentilah. Selamat. Perlahan, baik, bertenang, bertenang. Dia tak main-main dengan kau anak. Jangan fikir kau ni kecil sangat. Kau dengar tak? Orang yang nampak kau semua takut si Carlos. Kau dah jadi budak besar. Dah tak boleh main dengan kau. Anak jantan aku. Aha, Bonjuk pun datang kawan. Bonjuk datang dengan kau ke? Bonjuk pun kata, anjing-anjing itu pendek. Tak payah risau, lompat saja. Jangan bagi dia kacau. Baiklah, jangan kacau Bonjuk. Berhenti. Sekarang, adakah perubahan besar pada keadaan fizikal Carlos, kawan-kawan? Kenapa, anak? Dia dah banyak kurus. Ini pun keadaan dia selepas naik berat badan, by the way. Saya dah lama tak tunjuk dia pada kamu semua. Dia memang sangat kurus dulu. Tulang-tulang dia pun nampak jelas. Tapi sekarang, Alhamdulillah, dia dah naik berat badan sikit. Saya cakap bila dia dah sihat sikit, saya nak rakam video dengan dia juga. Sabar pahlawan saya, sabar. Baiklah anak lelaki saya. Sabar. Dia dah jadi sangat aktif. Perlahan. Susah sangat nak hadap benda ni bang. Serius, memang susah. Kuku dia pun macam kucing. Jago saya. Masya Allah, anak lelaki aku. Anak lelaki aku yang kacak. Tengoklah keadaan lengan aku ni. Semua tempat dah penuh dengan air liur, semua tempat. Aku jalan-jalan sikit dengan kau. Biar aku kenalkan kau dengan Van Damme. Van Damme dah pecahkan bahagian orang yang tertindas, bro. Seorang gadis pada dia. Baik, perlahan, perlahan. Perlahan. Anjing yang paling aku takutkan di Bacir cuma yang ini, tengok. Ini bukan Hector. Abang, dia langsung tak ada kawalan tenang juga, tengok. Tunggu, tunggu. Tak. Tunggu. 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 Berhenti. Tunggu, baiklah anakku, baiklah. Kau benar-benar membuat kami mandi. Lihatlah tempat ini. Berhenti. Sumpah, dia memang menyusahkan aku. Malah Dede pun tak seteruk ni. Dede pun tak pernah susahkan aku macam ni. Tapi yang ni memang lain. Baik. Baik, tapi dia memang sangat sayang aku, abang. Kita perasan kan anak? Budak ni memang sangat rapat dengan aku. Sangat-sangat. Mari kita ambil tali anak, biar ayah bawa kamu jalan-jalan. Tunggu sekejap. Tapi kena berkelakuan elok, Aduh, sampai air liur kena muka ayah. Tolonglah, mulut kamu tu macam paip air. Asyik meleleh je. Berhenti. Berhenti, anak. Biar ayah ambil tali tu sekejap. Tunggu. Dia betul-betul meletihkan aku. Sekarang tiada satu pun bahagian badan aku yang tidak tercalar. Tunggu sekejap. Carlos dah tak ada sakit apa-apa dah. Kau nampak tak tenaga yang dia ada tu? Ambil gambar depan juga. Dulu dia lemah, tak ada tenaga, tak makan, nampak muram je. Tapi sekarang, Alhamdulillah, aku dah banyak usaha untuk dia, sekarang dia dah sihat, dah tinggi sikit juga. Dia dah tinggi sikit, cuma kita kena bagi dia tambah berat badan sikit lagi. Mari sini Carlos. Mari kita tingkatkan keyakinan diri dia. Baiklah, semuanya nampak baik, mari kita lihat. Tunggu dulu, tunggu. Allah, kau ni memang... Kau nak bergaduh ya? Kau nak berjemur ke? Apa maksud kau, kakak? Kau kena main ikut bahasa yang dia faham. Kalau tidak, dia memang tak faham cakap. Kau kena guna bahasa yang dia faham. Anak lelaki aku. Tengok, aku pun jago tau. Kau dengar tak? Aku pijak kau, faham tak? Tunggu, itu Boncuk datang. Tunggu, jangan cakap apa-apa pada Boncuk. Tunggu. Boncuk, kau buat apa tu? Boncuk bunlar tanıdı. Asiye, mari sini. Jangan kacau Boncuk. Keberanian Boncuk tu memang buat aku kagum. Dia dah pandang Carlos tu, tengok. Pada pendapat korang, Carlos ke yang lebih kuat atau Boncuk?
Prinses pun lari dari dia, tengok tu. Sabar anak, sabar. Mari sini. Mari sini. Kita kena alihkan perhatiannya daripada ini. Tak cukup kuat, tak cukup tenaga. Saya sumpah, tak cukup tenaga. Mari sini. Mari dekat lagi. Kalau dia tak suruh saya tarik nafas, saya dah tak tahan 2 minit pun. Untuk bawa di jalan-jalan, saya kena guna semua tenaga saya, bang. Jangan bawa boncuk ke sini. Prinses, jangan sentuh dia. Abang, dia pun terpaku pada boncuk. Tunggu, Ana, tunggu. 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 Abang, bonjuk pun ikut kita ke mana-mana. Bonjuk, jangan ikut anakku, jangan ikut. Kalaulah kita tutup di dalam rumah juga, sekarang dia mengganggu pula. Tunggu, Carlos. Jangan usik bonjuk. Tak, abang, dia menyerang kambing-kambing ni. Kita pernah kenalkan Carlos dengan kambing-kambing ni tak, kawan-kawan? Cuba tulis di ruangan komen. Saya tak ingat sekarang. Dia fokus pada kambing, serang boncuk tu. Perintah aku. Baiklah, tunggu. Bertenang. Cuba tengok ke sana. Berhenti. Sebentar. Mari sini. Bojuk, tolong jangan masuk ya. Shh, mari sini. Oh, abang memang yakin dengan diri sendiri. Saya rasa dia lebih baik daripada sebelumnya juga. Saya bersumpah, dia memang lebih baik daripada sebelumnya. Mari sini, pergi dekat dengan Maras. Tunggu, Maras dah mula naik angin. Sekejap. Jangan biarkan Maras mendekat. Macam dia dah naik angin pun. Baik. Carlos langsung tak pedulikan Apollo tu. Memang hebatlah anak ini. Langsung tak. Anak jantan. Anak kandung Ismail. Jom kita pergi jumpa Van Damme kalau begitu. Baik. Jangan pedulikan mereka. Jangan tidur. Tunggu dulu. Jangan tidur bersama mereka, anakku. Tunggu. Susah sangat nak lakam video dengan benda ni, abang. Saya sumpah memang susah sangat. Kena habis. Mana? Baiklah, Escobar, bertenang. Bertenang, tuanku. Mari sini, kita bawa dia ke sebelah Van Damme bersama Rain. Rain, tengoklah. Kau nampak kecil sangat di sebelahnya. Kau tahu, abang, dia memang dah biasa dengan kambing. Dia langsung tak pedulikan anjing-anjing tu. Fikirannya sentiasa pada kambing. Hei! Tunggu. Tunggu. Rina, tengok tu. Kau nampak tak? Dia terus berangkat, terus bersemangat, Rina. Baiklah, berhenti. Jangan pergi kepada Rina lagi. Mari kita pergi kepada Van Damme pula. Van Damme, macam mana kau boleh sampai ke sana, anak oi? Dia pendekkan rantainya ke sana. Tengok tu, dia lalu dari bawah. Van Damme akan serang Carlos. Ayuh, Tamme. Mari sini, Carlos, mari. Lihat, Tamme. Tak ada. Dia akan serang, mari. Jangan kita panjangkan lagi, langsung saja. Van Damme asyik menyerang sejak hari itu. Kita tak boleh kawal, jadi jangan ambil risiko. Maksud saya sedarkan perkara ini. Carlos nampaknya lebih serasi dengan anjing-anjing. Satu-satunya masalah dia adalah dengan kambing-kambing itu. Sekarang, dia hanya fikirkan kambing-kambing itu. Dia nak serang mereka. Hubungan dia dengan anjing-anjing pun dah jadi baik. Kamu perasan kan? Baiklah anak-anak, bertenang. Mari kita bawa dekat elektron. Mari kita lihat. Mari sini, Carlos. Mari sini. Yalah, dia langsung tak pedulikan mana-mana anjing pun. Apa? Biar aku provoke dia sikit. Boleh. Baik, mari. Bila diberi, dia kembali sedar. Bertenang. Berhenti. Baiklah, semua undur sekarang. Mari. Mari. Baik, Pasha. Baik, Pasha. Fikir dia sekarang masih pada kambing-kambing tu. Dia tak peduli anjing-anjing tu. Tak buat apa-apa pun. Bila diberi semangat, dia kembali bersemangat. Biar saya tengok adakah dia akan cakap apa-apa kepada si Kaya.
Tengok, dia tak cakap apa-apa kepada Skaya, Apollo atau Maras. Agaknya kenapa? Saya nak kata mungkin dia tak anggap mereka sebagai pesaing. Dia serang elektron tadi tu. Itu agak mengejutkan saya. Mari kita pergi ke belakang, mari. Jiksus tu, tengok kawan-kawan dah masuk kolam. Carlos, kau pun nak masuk juga ke? Jangan masuk dalam sejuk macam ni anak, Carlos. Mari sini, jangan minum air tu. Mari, air tu kotor, mari. Mari, itu air bertaku. Mari Pasha, mari. Mari sini aku. Mereka semua masuk dalam kolam kan? Demi Allah, kolam tu dah tak ada rupa kolam lagi, kau nampak tak? Mereka dah hancurkan tempat ni. Macam kemah pun dah tak ada. Musim panas memang jadi bagus. Mari, jangan minum air tu, tuanku. Mari sini, mari. Nanti kamu minum. Sekarang mari dulu. Biar saya bawa kamu jumpa Faisal. Hoi Faisal, apa khabar harimau aku? Kuku Faisal, hari ini atau esok kita potong kawan-kawan kalau tak ada masalah. Kalau tidak, minggu depan lah. Sebab saya tengah tunggu orang potong kuku datang. Saya pun sedar kuku dia dah terlalu panjang. Dia pun tak selesa. InsyaAllah hari ini atau besok kita akan potong. Cuba tengok Carlos. Dia hampir sama hebat dengan Faisal. Faisal, mari sini anakku. Fikiran Faisal sebagiannya pada Carlos. Tapi tengoklah. Mari, jangan lari, mari. Carlos, pandai, mari. Marilah. Faisal tu loh. Dia lebih macam dulu. Dia selalu dengar cakap kami. Dia selalu datang dekat kami. Natasha yang buat dia jadi macam ni. Dia kejar haiwan tu. Dia mula takut dengan semua benda. Natasha tu dengan Escobar. Dua-dua sekali. Mereka buat aku jadi gila. Mari kita pergi jumpa Puan Asha, kawan-kawan. Hari ini, saya bukan bawa Carlos jalan-jalan. Carlos yang bawa saya jalan-jalan. Dia tarik dengan kuat sangat agaknya. Berhenti. Baiklah, hei. Mari. Berhenti. Mari. Mereka betul-betul buat aku nak gila. Mari ke sebelah Asia. Aku nak tahu sama ada dia akan tunjuk agresif yang sama pada Asia lagi. Asia, mari sini. Tapi Asia langsung tak masuk campur, bro. Carlos perlahan-lahan menjauh, bro. Mungkin sebab dia tahu yang dia akan menyerang. Asia, mari sini sayang. Kau nampak tak? Tunggu, bertenang. Bertenang, Carlos. Tunggu. Akal ambil. Baiklah anakku, baiklah anakku. Tak, jangan paksa. Mari kita balik semula, mari. Mari. Dengan ini sebenarnya kau akan kacukkan dia dengan Asya, tahu tak? Kedua-duanya pun macam gergasi. Kedua-duanya ada kekuatan lanun yang hebat. Dan juga kekuatan anjing gembala Anatolia akan muncul. Kalau kau kacukkan mereka, tahu tak anak anjing macam mana yang akan keluar? Saya pun tak buat sebelum ini, tapi memang boleh hasilkan anak anjing yang hebat. Dulu pun saya pernah padankan dengan Marla semasa dia masih muda macam itulah. Anak-anak anjing yang keluar memang hebat, alhamdulillah. Boncuk. Mari sini, awak juga adalah bili-bili. Boncuk ya. Boncuk, adakah itu lagu TV? Boncuk. Anak lelaki saya yang kacak. Ini anjing gembala baru kamu. Tak ada serigala atau apa-apa lagi yang akan datang pelawanku. Dengar tak? Ini akan lindungi kamu semua. Tapi bahaya paling besar datang dari ini. Aku sayang kamu. Dia akan menyerang, Aman. Dia akan menyerang. Tunggu. Kandang. Boncuk pun ada keyakinan diri juga sebenarnya. Dia dah aim dah. Tinggi kamu sampai sini, kita perasan tak? Saya nampak keyakinan diri pada Boncuk. Ini masih anak lagi. Bila dia besar nanti, mesti jadi lebih hebat. Mungkin di sini agaknya. Anjing tak akan lepaskan kalau jumpa tanduk di taman. Kalau masa anak pun dah macam ni, memang hebatlah bila besar nanti. Kalau kamu nampak apa yang dia buat pada Apollo, kamu akan faham apa yang saya maksudkan. Tengok, tunggu. Ya Allah, perlahan sikit. Baiklah, jangan sentuh, biar saya tengok. Baiklah. Tenang. Tak apalah kawan-kawan, hari ini saya nak tunjukkan Carlos si ayah pula. Anak saya jangan lupa sebut Masya Allah untuk dia. Semoga tak kena ain. Seperti yang saya katakan, dia baru saja sembuh dari sakit kecil. Sekarang saya sedang berusaha untuk kembalikan dia ke bentuk asal. Jangan terlalu benarkan dia juga anakku. Sekarang dia dah tercungap-cungap. Bagi dia rehat. Yaguhku. Anak yang terbaik, memang terbaik. Saya suka sangat dengan Carlos Baba ini. Semoga Allah lindungi dia daripada pandangan hasad kawan-kawan. Saya sangat suka perkara yang baik-baik. Jangan lupa untuk suka video ini dan langgan saluran. Jaga diri baik-baik. Selamat tinggal. Sila langgan saluran SN saya.